Baik penonton, sekarang ini kita akan berbicara berkenaan dengan iGEM 2022 ataupun dikenali sebagai persidangan dan pameran antarabangsa Green Tech dan produk Eco Malaysia. Pastinya untuk kita meneliti bagaimana usaha Malaysia ke arah karbon sifar bersih, memenuhi komitmen matlamat pembangunan mampan SDG dan juga alam sekitar, sosial dan juga tadbir urus SESG. Jadi kita perkenalkan tetamu kita pada pagi ini iaitu Puan Elina Jani, Pengarah Kanan Malaysian Green Technology dan Climate Change Corporation MGTC. Ya, betul. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi hadir hari ini bersama dengan kami. Okey, jadi sebagai permulaannya Puan, mungkin boleh kongsi apa objektif penganjuran iGEM 2022? Silakan. Okey, terima kasih banyak kerana menjemput kami untuk berbincang tentang iGEM pada waktu pagi ini. iGEM ni sepanjang dekad yang lepas, iGEM telah menjadikan dirinya sebagai pemangkin yang penting bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi hijau bukan sahaja di Malaysia tapi juga di serantau Asia Tenggara. Jadi rancangan dia adalah untuk mengumpul semua pakar-pakar, pemikir-pemikir industri dan juga perniagaan-perniagaan dalam teknologi hijau untuk berkumpul dan berkongsi ilmu tentang teknologi hijau dan apakah penyelesaian yang kita boleh jalankan untuk menangani krisis perubahan iklim yang berlaku di dunia sekarang. Jadi objektif utamanya adalah untuk memberikan pendedahan bukan sahaja kepada industri tapi juga kepada kerajaan, kepada rakyat tentang teknologi hijau dan bagaimana setiap orang boleh memainkan peranan untuk membantu menangani kita punya krisis perubahan iklim yang kita hadapi sekarang. Saya suka bila Puan menyatakan bagaimana setiap daripada kita boleh memainkan peranan untuk membantu situasi perubahan iklim yang pastinya satu cabaran besar buat kita semua. Jadi untuk persidangan iGEM 2022 ini, apa kelainan yang dibawa untuk tahun ini berbanding tahun-tahun sebelumnya? Ya, betul. Tahun ini memang banyak kelainan disebabkan batasan pandemik yang kita telah hadapi sepanjang 2 tahun lepas. Kami telah menganjurkan iGEM secara online ataupun secara virtual, secara maya untuk tahun 2020 dan juga 2021. Jadi pada tahun ini alhamdulillah kita telah berjaya untuk kembali balik secara fizikal. Semua orang dah tak sabar dah untuk berjumpa face to face kan. Jadi kita kembali secara fizikal dan kita akan mengetengahkan kembali konsep-konsep yang kami sedia ada sepanjang dekad yang lepas, iaitu dengan mengadakan pameran, dengan persidangan dan juga padanan perniagaan. Selain daripada itu, tema iGEM pada tahun ini adalah tema yang sangat berbeza daripada tema-tema yang kita pernah ada sebelum ni. Dari rentetan daripada kita punya penyertaan dalam World Expo Dubai 2022 yang baru ditutup pada Mac hari itu, kita akan memberikan fokus yang lebih kepada Sustainable Development Goals. Apakah keperluan-keperluan yang negara kita perlu hadapi untuk pembangunan mampan. Di samping itu juga untuk ESG, tadbir urus, penyelesaian alam sekitar dan juga sosial. Jadi itu adalah tema yang sangat penting yang kami nak ketengahkan pada tahun ini lah. Di samping itu, untuk pertama kalinya kita akan ada International Electric Motor Show and Showcase, ataupun kita panggil IEM. Jadi ini adalah sekali pertama yang kita ada motor show untuk electric mobility di iGEM, dan kita sangat mengalu-alukan rakyat untuk datang dan juga mendapat pendedahan tentang electric mobility. Okey, lokasi di mana Puan? Lokasinya di Kuala Lumpur Convention Centre. Untuk pameran kita akan ambil pameran daripada Dewan Pameran 1, 2 dan juga 4. International Electric Motor Show itu akan berada di Dewan 4 dan persidangan semua akan berlaku di Dewan 6A dan 6B di tingkat 1 dan juga Dewan 7 juga. Dan kita sudah maklum persidangan ini merupakan persidangan bukan sahaja melibatkan negara kita tapi juga melibatkan negara-negara di peringkat global. Jadi mungkin boleh kongsikan siapakah antara rakan strategik dan juga negara peserta untuk iGEM 2022 ini. Okey, jadi untuk rakan strategik di iGEM sudah tentunya kami memang mengalu-alukan penyertaan daripada rakan strategik kita yang telah lama bersama dengan kita, iaitu MIDA, Malaysian Investment Development Authority, dan juga MATRID, kedua-dua agensi di bawah MITI. Jadi kita amat mengalukan kerjasama dan sokongan yang telah kami dapat telah bertahun-tahun daripada MIDA dan MATRID. Di samping itu ada 9 buah negara yang akan mempamer di iGEM. 9 negara itu contohnya kita ada Canada, kita ada juga Taiwan, China dan juga banyak lagi negara lain. Di samping itu kita ada juga negara-negara lain yang menjadi rakan strategik untuk persidangan. Contohnya kita ada satu delegasi yang besar daripada Netherlands yang akan membincangkan tentang ekonomi kitaran, dan kita ada juga delegasi daripada Canada dan juga Taiwan dan juga banyak lagi negara
negara lain. Jadi daripada segi ini kita mengharapkan yang international visitors, pelawat international dengan tiada lagi kekangan untuk travel untuk datang ke Malaysia. Jadi kita harapkan tahun ni kita akan memenuhi kita punya sasaran iaitu pelawat daripada 40 negara. Okey, baik. Bercakap tentang persidangan, Puan, apa antara topik-topik yang akan diketengahkan untuk persidangan kali ini? Okey, antara topik-topik yang menarik yang akan diketengahkan, pertama sekali kiranya sesi yang paling utama yang kita akan ketengahkan adalah berpandukan tema iGEM, iaitu Race to Net Zero, Fulfilling SDG dan ESG Commitments. Jadi untuk sesi itu kami harap pada hari Khamis, iaitu Khamis depan pada pukul 3 petang, kami punya KSU untuk Kementerian Alam Sekitar dan Air akan bersama dengan pakar-pakar daripada China, daripada Netherlands, daripada United Nations dan juga daripada Securities Commission dan juga Renewable Energy Company, Solar Company yang ada di Malaysia. Jadi itu adalah tema utama, macam mana kita sebagai negara, cita-cita kita untuk menjadi negara yang neutral carbon seawal-awal tahun 2050, macam mana kita nak capai kita punya sasaran tu. Di samping itu kita ada juga persidangan yang berkisar tentang bandar rendah karbon. Itu memang favorite topik lah yang kami ada. Majlis Perbandaran memang banyak menyokong dan datang ke iGEM, dan kami akan mengetengahkan isu-isu dan topik-topik yang mereka akan bincangkan. Di samping itu, topik lain yang hangat juga yang akan dibincangkan adalah tenaga hidrogen. Jadi itu adalah satu topik baru yang kami memang kami mulakan topik itu tahun lepas, tapi itu secara virtual disebabkan sambutan hangat. Kita akan membuat secara fizikal tahun ni. Dan di samping itu kita ada juga topik-topik tentang kecekapan tenaga, kita ada topik-topik tentang pengurusan sisa, pengurusan air dan juga ekonomi kitaran. Kita sedia maklum iGEM 2022 ini merupakan penganjuran bagi tahun yang ke-13. Dan sepastinya sepanjang 13 tahun ini merupakan satu tempoh yang agak panjang. Jadi bagaimana dari segi kejayaan dan juga pencapaian pada ketika ini, dan mungkin juga sasaran untuk jangka masa panjang untuk iGEM 2022 ini? Jadi sepanjang 13 tahun ni iGEM memang kita telah meletakkan diri kami sebagai pameran yang tersohor di rantau Asia Tenggara. Ada juga persaingan yang kami tengok daripada Indonesia dan juga Thailand, tapi setakat ni iGEM memang favourite lah untuk pakar-pakar industri teknologi hijau, minda-minda hijau di dunia untuk datang ke Malaysia. Jadi sepanjang 13 tahun lepas, daripada 2010 sehingga ke 2021, pencapaian daripada potensi pelaburan yang telah kami dapat di iGEM telah menjangkau lebih daripada RM30 bilion. Dan di samping itu kita juga telah menerima lebih daripada 500,000 pengunjung daripada 70 buah negara. Jadi daripada segi pencapaian tu, tahun ni kita mensasarkan untuk mendapat potensi pelaburan sebanyak 3 bilion ringgit, dan juga kedatangan penyertaan daripada 30 buah negara, dan juga kita ada lebih daripada 300 pempamer di iGEM juga tahun ni. Jadi itu sasaran kami untuk tahun ni lah. Okey, dan kita nak tahu juga orang kuat di sebalik iGEM ni, penaja utamanya siapakah, Puan? Jadi penaja rasmi ataupun penaja utama di iGEM 2022, kami ingin mengucapkan sepenuh penghargaan kepada Petronas. Petronas adalah penaja utama di iGEM 2022. Kita telah melihat banyak trend di mana oil and gas company pun juga telah bergerak ke arah kelestarian dan sustainability. Di samping itu kita ada juga rakan global yang bernama Envision Digital. Mereka ini adalah syarikat yang bilion ringgit punya syarikat yang akan menjadi penaja kita. Di samping itu Taiwan juga sangat agresif tahun ni. Taiwan adalah kami punya gold sponsor, Taiwan External Trade Development Council, TAITRA. Dan di samping itu kita ada juga daripada penyertaan daripada bank. Kita ada United Overseas Bank yang juga adalah penaja silver kepada iGEM. Dan di samping itu kita ada juga Malakoff Corporation Berhad, kita ada Samaidin dan juga TNB yang menyokong usaha-usaha kita untuk iGEM. Jadi kami ingin mengucapkan sepenuh penghargaan kepada semua penaja rasmi iGEM 2022. Itu antara senarai penaja-penaja utama yang bekerjasama untuk menjayakan iGEM 2022. Tadi Puan ada menyentuh berkenaan dengan International Electric Showcase IEM. Bagaimana Puan boleh kongsikan kepada masyarakat di luar sana keterlibatan International Electric Showcase IEM untuk iGEM 2022 ni? Okey. Jadi untuk tahun 2021 kita telah mendapat kelulusan untuk kami punya Low Carbon Mobility Blueprint. Dalam Low Carbon Mobility Blueprint itu ada dua sasaran yang penting yang perlu diketengahkan, iaitu untuk electrify atau menjadikan kenderaan-kenderaan kerajaan yang digunakan oleh kerajaan untuk jadi 100% elektrik seawal 2030. Di samping itu kita harus memasang electric charges di seluruh Malaysia
sebanyak 10,000 unit by seawal-awal 2025. Jadi disebabkan ada unsur yang timeline ataupun urgency itu yang memanggil kami untuk menubuhkan International Electric Motor Showcase ni. Jadi ini adalah pertama kali kita akan mengetengahkan IEM ni di iGEM. Jadi untuk pengetahuan semua, selalunya bila kami buat electric motor show memang menarik lah. Sebab dulu kami ada pernah showcase Tesla. Jadi kami adalah antara beberapa agensi kerajaan yang selalu mengetengahkan teknologi baru. Di samping itu kita menggunakan platform iGEM untuk memberikan peluang kepada pengeluar-pengeluar electric vehicle untuk mempromosi dan juga menunjukkan teknologi dan inovasi baru yang mereka ada untuk electric vehicle. Di samping itu kita juga ingin membawa pakar-pakar industri daripada segi bagaimana kita ingin memperkenalkan dan juga merancakkan pertumbuhan electric vehicle di Malaysia. Jadi di Dewan Pameran 4 tu nanti akan ada banyak motor dan juga kereta-kereta elektrik. Dan insya-Allah kalau ada kelepasan mungkin kita ada bas elektrik. Jadi ini sangat akan menjadi sangat menarik dan kami harap orang ramai dapat beramai-ramai datang ke Kuala Lumpur Convention Centre minggu depan daripada Rabu sampai Jumaat. Okey, Rabu sampai Jumaat kena hadirkan diri anda untuk melihat sendiri bagaimana apa antara pameran yang menarik yang akan diberikan atau ditawarkan. Baik, secara ringkasnya mungkin rancangan untuk iGEM seterusnya. Jadi untuk beban tu sebab dah 13 tahun kami bawa iGEM ni. Jadi untuk tahun-tahun seterusnya memang kami berharap yang iGEM ni akan menjadi satu acara yang menjadi go-to acara. Maknanya bila sebut je tentang hijau, orang terus akan terfikir tentang iGEM. Tak ada lagi acara lain yang orang lain akan pergilah. Jadi itu harapan kami, terutamanya di rantau Asia Tenggara. Jadi kami ingin merapatkan perhubungan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Di samping itu harapan kami adalah menekankan lebih fokus kepada krisis perubahan iklim. Jadi kepentingan itu sangat penting dengan segala krisis yang kita telah alami sekarang ni, dengan banjir, dengan kemarau dan juga perkara-perkara yang di luar kawalan yang kita ada sekarang ni. Jadi kita ingin menekankan emphasis ataupun penekanan kepada rakyat juga tentang krisis perubahan iklim. Di samping itu kami juga sangat excited tentang teknologi baru yang boleh kami ketengahkan. Tahun lepas dan tahun ini teknologi baru yang kita ketengahkan adalah electric mobility dan hydrogen. InsyaAllah kalau tahun depan lebih banyak lagi teknologi baru yang boleh datang daripada ekonomi kitaran, untuk kegunaan majlis perbandaran dan sebagainya. Jadi itu harapan kami yang lebih banyak teknologi dan inovator baru yang akan datang, terutamanya daripada universiti-universiti di Malaysia. Jadi kami harap sambutan daripada universiti itu juga pasti ada. Baik, itu pasti satu harapan yang cukup besar untuk negara kita beralih kepada kelestarian tenaga dan juga teknologi yang mesra alam. So pastinya ini merupakan satu perkongsian menarik untuk kita semua. Jadi kepada seluruh keluarga Malaysia ingin mengetahui berkenaan iGEM 2022, anda boleh terus ataupun menghadirkan diri ke KLCC, Kuala Lumpur Convention Centre pada 12 hingga 14 Oktober ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Puan Elina Jani, pengarah kanan Malaysian Green Technology dan Climate Change Corporation MGTC. Terima kasih Puan. Okey, itu dia menarik kan rasanya kan. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk hadirkan diri bersama-sama untuk melihat kenderaan elektrik dan sebagainya. Baik, seterusnya para penonton, kita ada banyak lagi yang akan kami kongsikan kepada anda sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini dengan banyak lagi perkongsian yang istimewa untuk anda. Selepas ini.